Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam channel Wibro. Hari ni kita ada special collaboration with my boy Kimi Scoverto. What up? Hello, Assalamualaikum. Audio okay? Ada okey? Alhamdulillah cantik. Video okay? Muka kau ada? Muka saya ada, muka awak ada. Okay. Sebab apa guys? Sebab kita sebenarnya dah pun record video ni ataupun discussion ni hari tu, tapi atas masalah technical kita terpaksa lah record lagi sekali. Cantik. Kalau korang tengok shot aku tu, kau nampak lah yang Kimi punya suara tak ada kan. Okay, so macam yang korang dah baca dekat tajuk ataupun thumbnail video ni, kita akan borak dengan pasal satu karakter baru yang dipertunjukkan oleh Oda sebelum dia cuti panjang. Okay, karakter ni muncul dekat the last page for chapter 1086. We are talking about Saint Figarland Garling. Wah. Salah sebutan tu. Sebutan dia Saint Figarland Garlic, bawang putih. Lepas ni dia ada onion pula. Lepas tu bila aku buat video tu, ada yang komen ni, ini yang dalam masakan tu ke? Okay, so dalam chapter tu kita sebenarnya diperkenalkan dengan banyak nama kan. Nama yang menarik macam Jupiter, Venus, Juro kan. Tapi my favourite lah, my personal favourite for the whole chapter, nama yang aku rasa paling sedap didengar dan kena dengan muka dia adalah Garlic pula dah. Garling. Garling. Okay. So dalam page tu ada banyak info-info yang Oda tulis tau, soal karakter Saint Figarland Garling ni. Okay, salah satunya adalah dia ni adalah satu prominent figure dekat God Valley. Okay, sekarang ni kita tengok translation yang betul ya. Okay, yang terpaling Jepun dah cakap ini translation yang sebetulnya, yang mana dia bukanlah raja dekat God Valley. Tapi korang janganlah marah aku kalau in the future salah ke apa kan. Tiba-tiba king pula kan. Dia king. Tapi setakat ni kita berpegang Kimi, yang dia bukanlah raja God Valley. Okay, so aku nak tanya kau lagi Kimi kan, kau rasa apa peranan Garling ni dekat peperangan God Valley suatu ketika dahulu? Oh, peranan dia Kalau kita tengok balik, God Valley berlaku 38 plus 2 years time skip 40 tahun dulu. Jadi masa tu karakter-karakter yang ada, kita ada Rock D Zebek, kita ada 3 Yonko tu, ada Shiki, ada inilah Rocks punya Pirates, lepas tu kita ada Roger punya Pirates, lepas tu kita ada Monkey D Gap. Jadi kalau nak kata dari segi peranan tu, sebab aku tertarik dengan satu teori yang mengatakan berkemungkinan luka yang Whitebeard rasakan sampai sekarang ni adalah diberikan oleh Figarland Garling ni. Sebab somehow or other kita boleh tengok macam Shanks dia ada kaitan dengan Garling. Sebab kalau tengok filem Uta, dia Grossi dia beritahu lah, yalah memang filem tu dia non-canon, tapi information yang ada boleh dekat dalam filem tu boleh jadi canon juga kan. Kat situ kita nampak perkaitan antara Shanks ni dengan Garling, iaitu dengan persamaan diorang punya susu galur Figarland tu lah. So in my opinion, aku rasa Garling ni dia ada peranan juga, sebab after all dia daripada God Valley. Tak kisahlah sama ada dia prominent figure ke ataupun in future ditukar pula kan peranan dia menjadi king of God Valley. Tapi pada aku dia ada dekat sana. Dan in my thought, mungkin dia juga terlibat dalam pertarungan tersebut, sebab after all benda tu berlaku dekat tanah air dia. Takkan dia nak tengok aja kan, buat bodoh je. Sebab untuk menjadi satu warrior, kita katakan warrior dekat ataupun tenaga tempur untuk Marijoa kan, mesti dia pun ada kekuatan yang dia boleh orang kata bagi something, contribute untuk tanah air dia. So aku rasa untuk menjawab soalan kau tadi, aku rasa yes, dia ada juga bertarung ataupun peranan dia mainkan peranan dia masa God Valley dulu. Okay. So kita tahu dalam chapter 957 yang bertajuk Ultimate, kalau tak silap Sengoku ada mention, ada cerita sikit lah kan pasal God Valley punya insiden ni. Dan dia kata yang Roger dan Garp bekerjasama untuk melindungi ataupun melepaskan something like that lah, yang berkaitan dengan Celestial Dragons. So
Dia nak lindung Celestial Dragon lah. Dan kita tahu based on chapter ni, terang-terangan lah yang Vigalan Galing ni pun adalah Celestial Dragon yang sama, Celestial Dragon lah kan. So dia pula memang berasal daripada Gold Valley. So pelik lah kalau orang yang ada bawa pedang semua ni kan. Tapi kalau waktu Roger Garp semua lawan, dia duduk tepi kan, jadi penonton je kan. And pasal Whitebeard tu itulah interesting lah. Mungkin selama ni mungkin orang ingat itu ada merujuk kepada Roger tau kan. Bila Whitebeard tengok Shanks, tengok dia teringat parut dia yang Roger bagi. Mungkin betul juga kan. Tapi mungkin ada perspektif baru yang Shanks ni ada iras-iras galing sikit. So Whitebeard pun teringat lah kenangan lama. Okay. So sebab satu lagi benda yang kenapa aku rasa Galing memang totally involved, kita nampak macam side Rocks Pirate tu terlalu kuat tau. Betul. Kita ada Rocks kan. Lepas tu ada Kaido, Whitebeard, Shiki, Big Mom semua tu lah kan. Dekat belah yang Marine ni, kita punya top tier fighter kita hanya ada Roger, Rayleigh, Garp, dan kalau kau nak include Gaban sekali lah. So kita perlukan satu lagi top tier fighter, which is Galing ni lah kan. So aku sangat-sangat excited nak tengok God Valley flashback ni sebab aku dah ingatkan dekat chapter 1000 dia keluar kan. Chapter 99 tu dia dah tease sikit kan pasal perbualan Kaido dengan Big Mom pasal ikan tu kan. Aku dah yakin lah sampai siap buat video lagi. Chapter 1000 God Valley punya flashback tapi tak dapat nampak sampai sekarang. Aku excited lah. Kau rasa bila God Valley punya flashback ni ada ke? Adakah Oda akan lukis ataupun hanya off screen semata-mata? Untuk God Valley ni harapan aku adalah supaya Oda jadikan movie tau. Macam tu. Kita dah ada Red, mungkin lepas ni kita ada betul God Valley punya filem tau. Sebab apa? Pertarungan tu dia macam expendable tau. Banyak watak-watak yang expendable lah. Power-power kan nanti nak keluar expendable kan. Aku tengok pure pixel tadi. Expendable. So aku rasa aku harapkan itu tidak diletakkan dekat dalam manga ke, dekat dalam cover story ke. Aku harap dibuatkan filem dan filem tu adalah menjadi satu-satunya filem yang canon. Macam gitulah. Yang semua information dalam tu semuanya canon. Tak ada yang ditokok tambah. Tiba-tiba Shiki dia ada satu lagi Devil Fruit ke. Tak ada tambah macam itu. Biar dia dengan Devil Fruit dia yang apa yang ada kan. So itu harapan aku lah. Cumanya Zaf, berkenaan dengan God Valley ni juga, aku tanya kau sikit lah kau rasa macam mana ini lari topik sikit. Garp tu bila dia bagi tahu yang insiden God Valley tu dia tak nak cerita banyak pasal benda tu menjadi kemaluan untuk dia. Sebab apa dia rasa macam gitu? Padahal lepas God Valley punya insiden dia jadi hero kan? Okay, kita tahu benda ni dah lama, cerita lama 40 tahun dulu kan. So mungkin pada ketika itu Garp ni dia agak daif yang di mana dia tak tahu perangai sebenar world government ni ataupun perangai sebenar Celestial Dragon tu. So bila Garp ni dah pergi Marijoa banyak kali kan. So dia dah nampak lah depan mata dia sendiri macam Celestial Dragon dengan hamba-hamba dan cara dia treat hamba semua. So mungkin dalam hati dia, menyesal aku selamatkan puak-puak lahanat ni berapa tahun dulu kan. Jadi macam gini dalam balasan dia tu aku menyesal aku. So mungkin sebab itu dia dah malu nak cakap pasal benda ni kan. Macam bagi dia tak berbaloi lah. Tak berbaloi lah dia bergabung dengan Roger. Patutnya biar mampus je semua. Tak, tujuan aku brought back benda ni bukan apa sebab aku ada dengar satu teori yang mengatakan Garp dia rasa malu untuk cerita balik benda tu, katanya sebab dia tak ada involvement langsung. Dia tak ada peranan langsung. So buat apa nak cerita pasal God Valley, aku tak ada buat apa-apa pun, semua Roger punya Roger Pirates yang selesaikan semua kan. Aku tak ada apa-apa. Jadi dah lah aku tak ada peranan, tiba-tiba aku pula dapat Hero of Marine kan. Dia macam seorang macam smoker kan. Dia tak ada peranan, bukan tak ada peranan lah, kurang peranan dia, tiba-tiba dia pula yang dapat nama kan. So macam gitulah. Tapi pada aku takkan lah, come on lah, dia masa tu prime Garp kot kan. Kau tengok dia punya Galaxy Impact, Galaxy Wing dia macam mana. Kalau Galaxy Impact tu pun dah sebahagian pulau affected kan. Waktu prime tak tahulah kan. Itu pun dia sendiri cakap kan, aku rasa macam aku kurang lah sekarang ni, sentuhan aku kurang lah. Nak kena main gym lagi lah. Dulu boleh hancur banyak lagi ni kan.
Tapi ya itulah, aku rasa Gap mesti lawan punya, mesti sama-sama Roger kan. Sama-sama kuat mesti. Taklah maksudnya yang perkara aku cakap tadi, benda yang memalukan dia tu bukanlah disebabkan dia tak ada peranan. Tapi yang memalukan dia tu sebab dia selamatkan orang yang tak tak kenang diuntung. Betul lah. Itu pendapat aku lah. Okay, baik pasal God Valley ni aku memang tunggu gila lah. Memang anticipated moment ni. Mungkin moment paling hype sekarang untuk ramai orang, termasuk aku, adalah Gear 5 kan. Kita tengok hype-nya Gear 5. Tapi aku rasa kalau God Valley ada, it can Gear 5 tu akan jatuh kat tangga kedua lah, dari segi hype-nya kan. Tapi kalau nak buat movie pun nice juga, sebab yelah, skrip ordernya senang je nak bagi dekat film director kan. Ini lawan ni, ini lawan ni, ini lawan ni, ini lawan ni. Pandai-pandai lah kau buat. Jangan aura banyak sangat, jangan warna banyak sangat. Tak, bukan apa tahu, sebab kalau dia buat, aku rasa lebih bagus kalau dijadikan movie berbanding kalau letak dekat cover story macam Jerma 66 kan. Macam pendedahan tentang Max kan, dia letak kat cover story. Ataupun lagi tak best kalau dia letak kat SBS itu memang mengarut orang kan. Tak sebab apa? Sebab God Valley tu dia ada macam, yelah, takkanlah betul Zebek tu tanpa perancangan, tanpa blueprint, tanpa apa-apa tiba-tiba terus pergi serang God Valley kan. Sebab yelah, tempat yang mana dikatakan yelah sacred lah, tempat God konon-kononnya lah kan. Mesti diorang akan ada macam planning, macam mana diorang dapat tahu lokasi tempat tu, akan pergerakan diorang, susunan diorang macam mana diorang yelah organize, macam mana Marin akan datang, macam mana tiba-tiba Roger datang. Dia tak akan jadi tiba-tiba punya, mesti dia ada off screen punya deal kan. Nanti betul kami dapat dengar contoh macam Whitebeard lah kan. Tu Whitebeard, itu kalau dibuat movie balik tu memang best tu. Kan Marineford punya kan. Lepas tu dia tak, mungkin kalau lah Oda tak nak dedahkan macam mana pulau tu terhancurnya Pulau God Valley tu pun tak kisahlah, asalkan kita dapat that fight tu, Roger versus Zebek, betul si Figarland Garling versus dengan Whitebeard, Kaido versus Scoper Gaban. Widih. Rancak berdosa. Kan? Tak kepadu kan? Ya. Boleh. Lebih filem tu. Kau kita dapat tiket free lagi kan? Bila guys dapat si Aimon banyak dapat dia. Aku tak dapat deh. Tak tahulah. Kita tak patut review One Piece, kita review benda lain. Tu lah, aku ingat paling nak review ni lah cerita apa tu, movie-movie kat Netflix lah. Okay, right. Habis topik God Valley. Okay, satu lagi info, bukan info lah, bila karakter ni keluar je mulalah orang bertanya pasal benda ni. Macam kita bincang hari tu, Garling ni bapak Shanks. Ya. Atuk Shanks ke? Biasalah budak-budak One Piece kan. Dulu kaitan Zoro dengan Shimotsuki, apa nama dia, Ozaburo ke orang lain lah? Ushimaru ya. Okay. Ryokugyu pun sebelum ni katanya Ushimaru. Ryokugyu pun Fujitora apa kan. Semua nak adik-adik dia. Baru-baru ni Nerona. Nama penuh Nami tu, Nerona Nami. Minta maaf ya. Tak, yang aku pelik dalam masa sehari dia dah keluar tau. Teori Nerona, ini Nami, weather semua. Macam-macam lah. Tapi okay, pada pendapat kau lah, apa hubungan karakter Garling ni dengan Shanks? Hubungan karakter Garling dengan Shanks kan, in my thought dia tak jadi macam Shanks ni anak kepada Garling. Aku tak rasa macam itu. Aku rasa mungkin dia macam, dia tak juga bau-bau bacang. Aku rasa dia dalam satu family, tapi mungkin atuk dia ke pakcik dia ke Pak Ngah ke Pak Teh ke kan, ayah Cak ke Ayah Cu. Macam itulah. Aku harapkan macam gitulah. Aku tak nak dia terkait begitu rapat sampai dia jadi bapak kepada Shanks lah kan. Dan aku juga mengharapkan yang God Valley pula, God's Night ni, aku harap the whole God's Night punya team tu adalah daripada Figarland punya family. Daripada situ kita boleh tahulah memang selayaknya lah clan Figarland ni menjadi, orang kata apa, menjadi apa, panggil apa, bukan pewira, panggil apa clan warrior, kesatria untuk gods. Sebab apa, diorang memang worth it. Kita boleh tengok Shanks punya haki macam mana kan, Shanks punya power dia macam mana. Jadi memang keturunan Figarland memang kat situ. Sebab kalau kita tengok dekat dalam chapter berapa aku tak ingat, 905 ke 902 ke, ada sebelum ni flashback, bukan sorry, 1082 bila bagi tahu kan, bagi dia cakap
aku memang tak ke situ lah. Impian aku nak jadi Pirate King tak lah. Sebab si Shanks ni kau tengok macam mana dia punya dewa dia, macam mana kan kuat dia. Daripada kecil lagi kita dah nampak lah dia punya bakat dia tu nak ke arah seperti siapa dia akan datang. Maksudnya daripada kecil lagi dia dah tahu kekuatan Shanks tu macam mana, dan sekarang kita tengok prime Shanks macam mana kan. So pada aku juga kekuatan ni dia boleh dikatakan turun temurun lah. Satu turun temurun, satu lagi from practice lah. Orang kata apa, dia boleh dilahirkan dan dia juga boleh dilatih, macam gitu. So aku rasa contoh macam Luffy lah, macam Tok Wan dia padu, kan, bapak dia baka tu lah. Dia baka dia tu. Lepas tu dia digilak oleh Rayleigh. Kalau Shanks digilak oleh Roger. Memang sedap lah baka. So aku rasa itulah juga untuk Figureland ni. Dan untuk menjawab soalan kau balik, aku tak rasa yang Saint Figureland Garling ni adalah bapa kepada Shanks lah. Itu aku punya stand untuk sekarang ni. Okay, alright. Aku faham kenapa Kimi kata macam tu. Sebab aku pun sama. Bukan sebab rasanya benda tu tak masuk akal, tidak. Tapi kita berdua tak prefer benda yang klise dalam sama ada One Piece atau even anime kan. Oh ini nak kuat bapa datang daripada bapa yang ni kan. Biarlah tak ada hubungan apa-apa. Cuma kalau orang kata tu bapa dia, aku tak boleh lah nak disagree. Sebab there are too many references yang menunjukkan diorang ni memang ada hubungan. Which is kita tahu Shanks lahir 39 tahun yang lalu. Maknanya 1 tahun lepas peristiwa God Valley. Kan? Okay. Kemudian Shanks menurut Film Red and also magazine 4 Billion, Shanks dipertemukan oleh Roger. Dia anak pungut ni kan. So mungkin dia anak yang datang daripada God Valley. Mungkin God Valley tu tengah musnah-musnah ke kan. Adalah keluarga Figureland ni dengan baby ni hantar je lah mana-mana kan. Bagi hidup lah kan. So mungkin dari situ hidupnya Shanks. So mungkin nama sebenar Shanks bukan Shanks pun kan. Mungkin Roger yang bagi Shanks. Mungkin Shanks ada nama lain kan. Tak tahu lah lain Shanks. Kau tengok Demon Slayer? Aku tengok. Yang nama si Inosuke tu kan. Aku tahu nama aku tak tahu Eja, tapi nama aku dekat Spender. Gitu kan. Diorang panggil aku Inosuke. Tak tahulah, mungkin Shanks pun nama dekat situ kat Spender dia kan. Nama Shanks. Mungkin Roger tengah makan lem Shanks lain tu. Itu make sense. Tengah kena lem Shanks Ceyama. Bagi je lah nama budak ni kan. Sebab kita tak ada nama depan Shanks. Macam aku cakap dalam video aku, nama dia adalah Saint Figureland Shanks. Tapi kalau Roger yang bagi nama dia Shanks, nama dia bukan Saint Figureland Shanks lah. Nama dia mungkin Saint Figureland something lah. Kalau lah dia bernama kan. Mungkin Garling yang akan cerita ini baby ni dulu nama dia apa, tak tahulah kan. So itu satu reference God Valley. Lepas tu kita nampak dekat chapter Reverie, yang mana waktu Shanks masuk tu dia dihormati oleh Gorosei. Menunjukkan yang dia mungkin asal daripada keluarga Figureland tu. Dia bukan mungkin, aku rasa pretty sure lah dia adalah Celestial Dragon juga. Sebab tu lah dia boleh masuk je. Tapi Kimi ada pendapat lain. Lagi aku kena tanya pasal benda tu kan. So for that reason I think memang diorang dua ni ada hubungan. Kalau nak cakap dia bapa, aku tak marah. Tapi prefernya janganlah bapa. Poteh ke okey juga kan. Okay, so now we go to the Holy Knight kan. Kita tahu dalam chapter ni, this guy is the supreme commander, leader for the Holy Knight. So soalan aku untuk Kimi, adakah dalam siluet chapter 1083 tu, dia karakter yang berada di tengah-tengah siluet tu? Dia ke orangnya? In my thought, aku tak rasa dia. Sebab nampak jauh beza lah. Kepala bulan sabit, lepas tu yang siluet tu nampak macam Shanks. Dan aku rasa disebabkan oleh yang aku cakap tadi lah. Aku tak rasa yang itu adalah betul bapa kepada Shanks. Mungkin macam pakcik ke paman-paman dia ke kan. Jadi mungkin yang dia duduk tengah-tengah tu lah, mungkin anak dia ke, anak kepada Garling ni sendiri. Dan mungkin dia ada iras-iras kepada Shanks ke kan. Sebab tengoklah macam tak ada jauh beza langsung, sebiji-sebijan kalau kita tengok kan. Macam Shanks. Jadi aku merasakan itulah salah satunya sebab macam yang kau mention tadi, bila Shanks jumpa dengan Gorosei, betul aku ada pendapat lain. Yes, memang aku ada pendapat lain. Sebab aku merasakan yang berkemungkinan sebab aku ada dengar satu teori daripada O'Hara ni, yang dia disagree, mengatakan yang
pergi berjumpa Gorosei itu adalah Shanks. Dia merasakan itu adalah watak lain. Sebab katanya dia tak nampak trademark parut Shanks, dan yang kedua dia tak nampak tangan kudung Shanks lah. Lepas tu yang seterusnya dia bagi tahu the way cara Gorosei address watak seperti Shanks yang datang ke Pangia Castle tu, kan, dia tak sama macam mana Gorosei address Akainu ketika visit orang, ketika orang kata apa, jumpa dengan orang. Dia macam lagi mulia. Macam itu. Dia memuliakan watak seperti Shanks tu lebih daripada Akainu. Padahal Akainu tu orang kata apa, first in command lah kan dekat dalam apa tu ni, Marine kan. Tapi dia lebih memuliakan watak Shanks tu. Mungkinlah sebabkan watak seperti Shanks tu adalah daripada God Knights kan. Jadi yang siluet itulah berkemungkinan watak seperti Shanks tu. Itulah antara yang aku boleh share lah. Ini bukan teori aku lah, ini just pendapat aku lah. Tapi kau rasa macam mana pula, Zaf? Aku maknanya nak kata yang dia ni macam kembar Shank kan? Lebih kurang macam tu. Kembar Shank yang ada juga dalam Holy Knight. Kan, so kenapa aku disagree dengan benda ni adalah kalau dia Holy Knight lah, sebab kita tahu, kita nampak dalam chapter Reverie tu yang karakter Shank ni ataupun serupa dengan Shank ni, dia cakap dengan I wanna talk about a certain pirate. So bagi aku agak janggal untuk karakter yang berada dalam Marijoa, Holy Knight, yang tugas ni untuk melindungi Celestial Dragon, untuk tiba-tiba nak cakap, aku nak cakap pasal satu lanun lah. Padahal dia duduk situ kan. Dia bukan daripada dunia luar, faham kan? So aku lebih prefer yang Shank yang cakap, sebab kita tahu lah Shank ni dia bukan setakat Emperor, tapi dia tahu macam-macam. Dia tahu dia buat ni, dia tahu ni kat sini kan. Tapi pasal apa tak nampak tangan dengan tu menarik jugalah kan. Maknanya kalau in the future betul itu bukan Shank, bijak lah Oda kan. Maknanya orang tak boleh persoalkan ini tangan, itu tak nampak tangan, tapi memang tak nampak pun tangan dia. Tapi untuk aku itu adalah Shank lah, dan dia memang ada motif lain lah, something like that. Tapi kalaupun Oda lah, Gorosei nak address betul Shanks, kalau kita kata itu otak Shanks kan, pun betul juga, sebab dia kan daripada Figureland kan, dia daripada keturunan Celestial Dragon, memang dia berkelayakan untuk diaddress seperti itulah. Dan satu lagi pada aku point untuk support benda ni, sebab kita tengok Sengoku masa kat Marineford kan, kita patuh dengan apa permintaan awak ni disebabkan awak je Shanks, macam gitu kan. Maknanya Sengoku pun tahulah dia tu Celestial Dragon kan? Aku rasa dia tahu, sebab yelah God Valley punya insiden pun dia tahu kan. Tapi dia tu kencang Sengoku tu, berani dia padahal God Valley tu adalah benda yang dirahsiakan kan. Dia boleh buka macam gitu kan. Cerita juga biasa. Dia makcik bawang. Dia bila dah retire ni boleh lah melanggar rules kan. Dia jadi perangai gap kan. Satu lagi aku bersetuju jugalah dengan kau punya berkaitan tadi tu kan. Sebab yelah God Knights ni, pada akulah diorang punya jurisdiction ni, dia lebih kepada menjaga kebajikan Marijoa ataupun kebajikan Celestial Dragon, dan menurut arahan Im Sama ataupun Gorosei lah kan. Tapi tiba-tiba lah nak cerita pasal certain pirate apa ke hair. Betul lah kan. Sebab benda tu yang bermain dalam jurisdiction Marine kan. Sepatutnya dia tak payahlah nak ambil tu. Even kalau kau tengok dalam chapter berapa awal pengenalan God's Knight ni, yang bila Kuroma Tensei, kau ingat tak watak tu Kuroma Tensei? Macam nak dengar. Kuroma Tensei tu yang betul inspektor dalam Marine tu, yang dia jumpa dengan Akainu in private, dia bagi tahu dia bagi tahu ada satu masalah, satu perkara ni dia nak discusskan. Satunya cubaan membunuh Celestial Dragon tu lah, apa Saint apa tu yang kita benci tu, Saint Charles tu. Dia kata macam itu kan. Lepas tu Akainu cakap tak apalah, yang tu bidang kuasa God's Knight, biarlah yang dorang lah yang akan uruskan. So kat situ kita dah nampak salah satunya jurisdiction dorang dekat situ, menjaga kebajikan Marijoa, menjaga kebajikan Celestial Dragon, dan mentaati Im Sama dan Gorosei. Jadi buat apa tiba-tiba nak jumpa Gorosei? Jap. Aku dapat WhatsApp daripada satu ni dan nak cerita pasal Sultan Pirate lah. Tiba-tiba pula aku itu bukan bidang kau relax kan. So aku memang support kau lah berbanding support Ohara. Aku support kau lah. Aku support tempatan. Okay, right. Itu pasal Holy Knight. So topik terakhir dah. Terakhir. Ni boring. Tak apa, sekejap lagi kita live. Alright. So bila karakter baru muncul, macam biasa budak-budak One Piece, tak ada benda lain.
ini sekuat manakah dia. Itu dia. Power scaling. Power scaling. Tak ada benda lain ni. Penyakit-penyakit Naruto ni datang. Saya enggak cakap itu. Sebab tahu aku dengan Kimi, kita orang baca One Piece ni lebih prefer kepada jalan cerita dia, misteri dia, semua tu kan. Tapi ada segelintir pihak segelintir fan yang dia baca One Piece ni dia nak tahu siapa nombor 1, siapa nombor 2 kan, siapa lagi kuat, siapa lagi kuat. Tapi kita jawablah soalan untuk pihak-pihak yang suka benda-benda macam ni kan. Okay. So, kau letak Sand Figalan Galing ni dekat mana kekuatan dia? Adakah dekat huruf ta? Kekuatan Laksamana Sand Figarling. Pada aku ingat dia punya kekuatan dia berkemungkinan level-level Yonko lah. Ini aku lock terus lah. Aku punya pendapat aku kat situ. Mungkin kalau akan datang rupa-rupanya dia nak lawan dengan Nami minta lepas lah. Tak apalah, tak kisahlah. Nami tu Nerona. Kau ingat tu? Aku tak kisahlah benda tu. Tapi for now aku rasa kekuatan dia adalah ini aku lock untuk for now punya information betul. Aku lock bersandarkan dia punya body gesture dia, kedudukan dia, lepas tu dia punya pedang tu. Sebab apa tahu aku cakap macam tu? Satu, yang awal discussion kita berkenaan dengan God Valley tadi itulah. Sebab dia bertarung bersama-sama dengan cross yang macam gitu. Kan, yang adanya Roger, adanya Zebek, adanya Garp kan. So pada aku adanya Kaido dan sebagainya. Pada aku mungkin kekuatan dia level-level Yonko, dan seterusnya adalah yalah, kita dah tengok dah pun sekarang ni macam mana match ataupun fight yang telah berlangsung kan. Sebelum ni kita ada level-level Shichibukai. Lawan dengan Gecko Moria, lawan dengan Crocodile, lawan dengan Doflamingo. Lepas tu ada lawan dengan Big Mom, lepas tu ada pula lawan dengan Kaido. Jadi kalau Oda tiba-tiba buat watak Sand Figarland Garling ni tiba-tiba dia buat patah dia seolah macam patah balik kan. Dan kita dah didedahkan dengan haki sekian, Ken Bunshoku yang future sight, Conqueror haki yang boleh boleh disalutkan lah pula kan. Tiba-tiba kekuatan dia ni haki pun tak ada. Boring lah, tak payah buat keluar watak ni. So itu aku kan, betul tak? Kau simpan je. Okay, itulah aku punya thought lah. Aku rasa macam gitu. Dan mungkin yang bawa-bawa ataupun pengikut-pengikut dia ataupun God's Knight yang lain, mungkin itu Yonko Commander punya level. Itu aku punya thought lah. Okay, menarik. Untuk aku okay, for sure at least Emerald level lah. At least level Kizaru, Aokiji semua kan. Dia boleh tahan juga. Dia tahan kan. So, kau tengok tu Aokiji tu. Weh, cuak juga Black Beard Walaupun satu Akainu Aokiji kan. Weh, cuak whole crew kena. Sanjuan Wolf kena apa semua segala kan. Tolonglah kau unfreeze balik lah aku punya armada ni. Black Beard kan. Tu lah. Okay, pasal Yonko tu agak bersetuju juga sebenarnya, sebab kita tahu lawan dia adalah Monkey D. Doragon. Kalau Oda nak hypekan karakter Dragon ni kan, sebab sekarang ni kita nampak karakter Dragon ni dia tahu berpeluh je. Berlawan kita tak tengok lagi kan. Tapi kalau the way that Oda nak hypekan Dragon, tunjukkan yang Dragon ni Yonko level, dan tunjukkan yang Garling ni pun lebih kurang juga kan. So aku rasa Garling sangat kuat jugalah. At least Emerald level lah. Mungkin Yonko level ataupun mungkin pada ketika dahulu waktu dekat God Valley Yonko level, tapi mungkin sekarang dah tua, dah lemah macam kan, mungkin lah bawah sikit kan. Tapi still a strong character lah. Okay, so ada apa lagi nak tambah Kimi pasal karakter Garling ni? Figarland Garling aku rasa that's it kot for now, sebab pandai kita nak discuss lagi kan. Pasal kita akan discuss lagi. Okay, so itu saja guys untuk review karakter Sand Figarland Garling. Is a very nice new character from Oda. One Piece lagi 4 minggu ke 3 minggu? 3 minggu kot. Okay, sama-sama lah kita tunggu the next chapter. Assalamualaikum. Ciao.